Sebab itu kita kena belajar asas dia dulu. Asas penerimaan satu-satu ibadah dan perbuatan kita di sisi Allah. Jangan kata benda tu nampak yang elok, benda nampak macam baik, niat pun baik, adakah boleh diterima semua? Tak lagi, tengok dulu. Adakah cara tu yang Nabi nak? Adakah cara tu yang Nabi suruh? Atau adakah cara tu yang Nabi bersetuju? 3 benda. Walaupun kan di akhir-akhir zaman ni takut juga kita. Nampak cakap tu cara macam okey dah. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Pagi ini dapat kita bersama, insya-Allah kita sambung kitab kita, kitab Talbisu Iblis. Kita sampai pagi ini pada bab yang ke-16, yakni percakapan, niat dan amalan yang terbaik adalah bertepatan dengan sunnah. Athar dipetik daripada kitab Talbisu Iblis. Abu Humam As-Sukuni yaqulu haddatsani abi qala sami'tu Sufyan yaqulu la yuqbalu qawlun illa bi'amalin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyyatin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bimuwafaqatis sunnati. Daripada Abu Hammam As-Sukuni, dia berkata, aku diberitahu ayahku, katanya, aku pernah mendengar Sufyan berkata, suatu perkataan tidak akan diterima kecuali disertai dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak akan menjadi lurus kecuali disertai dengan niat. Perkataan, perbuatan dan niat tidak menjadi lurus kecuali bertepatan dengan as-sunnah. Abu Hammam kata, ayah dia bagi tahu ke dia. Ayah dia kata apa? Ayah dia pernah dengar Sufyan berkata. Apa kata dia? Suatu benda yang, kalau bahasa kita lah, no? Suatu benda yang kalau takat kata tak jadi lagi. Macam itulah bahasa dia. Kecuali buat. Kalau takat buat pun tak jadi lagi. Mesti niat bagi elok, bagi kena. Niat elok pun tak jadi lagi kalau benda tu tak tepat dengan as-sunnah. Benda yang Nabi kata,
benda yang Nabi buat, benda yang Nabi setuju. Itu maksud as-sunnah. Maknanya satu-satu perbuatan, bila sebut perbuatan ni sama ada dengan badan ataupun kata-kata, mesti bertepatan dengan as-sunnah. Maknanya tak boleh bertentangan. Kalau benda tu bertentangan dengan percakapan Nabi, tak boleh. Benda tu bertentangan dengan perbuatan Nabi, tak boleh. Dan benda tu tidak bertepatan atau bertentangan dengan persetujuan Nabi. Itu maksudnya. Apa saja benda atas dunia ni, kalau benda tu tak bertentang dengan tiga ni, niat pun betul, maka perbuatan pekerjaan tu menjadi sempurna. Contoh, tuan-tuan sembahyang, takat kata saja tak jadi. Aku nak sembahyang, aku nak sembahyang, aku nak sembahyang, tak jadi lagi. Kena sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang zuhur lah. Sembahyang pun Tuhan tak terima kalau niat tak betul. Niat walaupun betul, tapi cara buat tu tak kena dengan hak Nabi suruh buat, pun tak jadi. Itu maksud dia. Dia semayang, niat betul kerana Allah, tapi dia semayang zuhur selepas matahari terbenam. Bertentangan tak dengan yang Nabi buat? Bertentangan. Walaupun niat dia betul, walaupun semayang tu 4 rakaat, dia bukan takat kata, dia semayang sungguh, tetapi perbuatan dia tidak menepati sunnah pengamalan Nabi SAW. Ataupun kalau bahasa kita biasa sebut, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tu baik, matlamat tu elok. Contohlah, mai kita pakai kutip derma. Derma apa? Kita bantu anak-anak yatim. Macam mana cara nak kutip derma ni? Kita panggil lah artis-artis mana mai? Artis perempuan lah, tutup aurat pun tak. Jadi nak mai tengok tu nanti kita ambil tiket. Niat baik tak? Niat baik lah nak bantu anak yatim. Tapi cara tu kena tak dengan sunnah Nabi? Tak kena lah. Tak tutup aurat, Nabi larang. Orang perempuan di tengah khalayak, di tengah yang bukan mahram dia, memperdengarkan dayu-dayunya suara melengang-lenggok dia. Benda tu benda yang tak tepat dengan yang Nabi nak. Tak tepat dengan Nabi cakap. Tak tepat dengan perbuatan Nabi. Tidak tepat dengan persetujuan Nabi. Maka benda tu tertolak. Sebab itu benda ni dia bawa mai kepada kita. Pasal lepas pada ni dia nak mai bincang macam mana yang kata syaitan dia nak ganggu orang yang ada ilmu. Macam mana dia nak ganggu orang yang tak ada ilmu, yang semangat buat kerja, yang semangat buat kerja baik ni tapi tak ada ilmu. Jadi kalau kita faham macam ni, kan, kita faham macam ni, walaupun syaitan tu cuba duk mai bisik kat kita apa benda pun, kita kata betul lah benda tu elok, tapi cara ni tak tepat dengan Nabi. Tu kaedah dia. Sebab itu kita kena belajar asas dia dulu. Asas penerimaan satu-satu ibadah dan perbuatan kita di sisi Allah. Jangan kata benda tu nampak yang elok, benda nampak macam baik, niat pun baik, adakah boleh diterima semua? Tak lagi, tengok dulu. Adakah cara tu yang Nabi nak? Adakah cara tu yang Nabi suruh? Atau adakah cara tu yang Nabi bersetuju? 3 benda. Walaupun kan di akhir-akhir zaman ni takut juga kita. Nampak cakap tu cara macam okey dah. Tu. Nampak cara nak buat ni macam alright dah. Niat pun semua pakai perkemah-perkemah dah.
Tapi adakah cara perbuatan tu Nabi setuju? Itu maksud dia. Ya? Adakah cara perbuatan tu Nabi buat? Itu. Kalau Nabi tak buat pun, Nabi tak kata pun, tapi Nabi bersetuju, ya boleh, silakan. Ya? Baik. Mari kita tengok syarah dia. Demikian ciri kehidupan mukmin dan mukminah yang tulen. Orang lelaki yang beriman, orang perempuan yang beriman yang tulen. Adakah yang tak tulen? Ya, yang tak bertepatan dengan sunnah Nabi. Nampak macam beriman dah, nampak tu macam clear dah, tapi rupanya dia tertinggal yang lebih aula. Contohlah lepas maghrib dalam masjid ni ada kuliah. Elok tak tuan-tuan kita nak join kuliah? Bukan takat elok, sangat-sangat elok dan dituntut. Tiba-tiba kita seorang tu pergi duduk hujung-hujung tak mana, pegang tasbih duk wirid seorang-seorang. Wirid tu baik, zikir baik, tapi majlis ilmu lebih baik. Tu nampak tu macam clear dah, tapi tak clear. Mai duduk dalam majlis, kita ikuti majlis ilmu lebih utama. Majlis ilmu tu zikir lah. Yang kata majlis ilmu tu adalah zikrullah. Apa dia makna zikrullah? Ingat kepada Allah. Apa makna zikir? Ingat. Jadi majlis ilmu ni majlis ingat. Majlis ingat kepada Allah. Jadi lebih baiklah dia duduk seorang-seorang tu, mai duduk tani, duduk dalam halaqah, kita mengaji. Tu. Pasal menuntut ilmu tu lebih dituntut. Tu kata tadi, nampak macam okey. Nampak tu macam okey dah, tapi lagi okey kalau dia tinggal tu mai duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Kecuali lah lepas maghrib masjid tu tak ada hal, lebih baik dia duduk berzikir seorang-seorang dia daripada duduk sembang merapu saja. Tu. Dia kena, tu yang tujuan kita mengaji tu, nak tahu. Walaupun perbuatan tu nampak iya baik, tetapi lebih aula macam mana. Ataupun lagi pagi ni, bukan pagi, tiap-tiap pagi tuan-tuan duk istiqamah banyak tahun dah. Lepas subuh, habis wirid, habis doa, tuan-tuan mesti duduk baca Quran. Bagus dah amalan tu, sangat bagus. Lama dah ustaz, 2-3 tahun dah. Tapi pagi tu tuan-tuan bertembung dengan permintaan mak kita untuk serve dia pagi tu. Mungkin bawa dia pergi klinik ke, kena piawai kan, mungkin nak dapatkan nombor dia apa semua. Kita oleh kerana ni kan kita dah duk istiqamah benda tu banyak tahun dah. Kita pun abang kat mak kita ni, minta maaf lah mak. Saya kalau pagi-pagi lepas subuh lagi tak habis 2 juzuk, saya tak pergi mana. Jadi mak kena tunggulah Sat. Sabar Sat. Nampak tu macam okey lah. Kira ajaklah pergi mana pun lagi tak baca 2 juzuk, aku takkan pergi mana. Nampak tu. Tapi sebenarnya dia dah kalah dengan iblis lah. Khidmat kepada ibu lebih utama. Kalau sembahyang sunat pun boleh berhenti. Ni takat baca Quran. Tebak. Nampak tu macam tengok aku jangan kata orang lain, mak aku panggil pun aku tak pergi. Nampak tu macam kemas dah, padahal tak kemas. Tak kena pun. Patutnya tinggal Sat, serve mak kita dulu, urus mak kita dulu. Sat lagi baca. Apa. Itu kaedah dia, cara dia.
Walaupun perbuatan baca Quran tu baiklah, tapi adakah dia bertepatan dengan sunnah? Tak. Satu perkataan Nabi suruh khidmat kepada ibu, perbuatan Nabi, dan juga persetujuan Nabi. Tu dia kena macam tu. Begitu jugalah nanti dalam hidup kita, kita bertemu lagi benda-benda yang macam lain. Kita tengok benda tu bukan sekadar pada pandangan mata baik, tapi adakah perbuatan tu betul-betul bertentangan dengan perbuatan, percakapan atau persetujuan Nabi. Mereka sentiasa menuntut ilmu bagi memastikan seluruh tindakan, keputusan dan gerak-geri kehidupan mereka bertepatan dengan kehendak sunnah. Sunnah ni tadi yang kita sebut tadi lah, tuan-tuan. Bila sebut sunnah ni, tuan-tuan nampak yang tadi asas tu, perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi, yang ada asas dia. Walaupun benda tu taklah sebiji macam Nabi buat, tapi benda tu ada asas dengan perbuatan Nabi, ataupun ada asas dengan persetujuan Nabi. Jangan pula kita mudah bila Nabi tak pernah buat, bila Nabi tak pernah buat semua bid'ah, nanti sat. Jangan pula pi laju kalut macam tu. Jadi tengok, benda tu betul lah, taklah sebiji macam Nabi buat, tapi ada asas dia. Khasnya dalam hal ihwal tata cara beribadah, cara kaifiat beribadah, manakala terdapat pertimbangan yang lebih jauh dalam hal ihwal urusan muamalat, perhubungan kita, perniagaan ke, apa-apa saja, perhubungan dan sebagainya. Fiqh muamalat bukanlah terhad kepada hukum hakam dalam urusan kewangan semata-mata, tetapi ia tercabang kepada seluruh urusan di antara manusia sesama manusia. Urusan politik, yakni siasah, politik bahasa kita lah, siasah bahasa Arab, pentadbiran, nikah kahwin, munakahat, hukum jenayah, jinayat, cara dakwah, serta akhlak juga terkandung dalam bab fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni masuk juga cara kita berhubungan dengan orang, cara kita mengajak orang kepada kebaikan, cara kita menghalang orang pada benda kemungkaran. Bukan kata nak ajak orang buat baik sampai tak ada adab. Bukan kata nak halang kemungkaran sampai tak ada adab dia. Kita tak setuju satu benda pada orang lain, macam mana kita nak bertindak, berkata. Kita tak setuju pada perbuatan ayah kita, macam mana pula cara adab dia. Dia ada. Ayah kita tak kena, takkan kita nak tegur ayah kita macam kita tegur anak kita. Walaupun mungkin perbuatan salah ayah kita tu sama salah dengan anak kita, tapi cara teguran tu tentu ada fiqh dia. Lain. Anak kita salah boleh, awak buat salah ni, lain kali jangan buat, ayah tibai. Takkan ayah pun kita nak kata macam tu. Tak boleh lah ustaz, salah sama ya, tak kira saya, tak kira ayah, tak boleh lah. Makmum tak kena, ngantuk imam tak kena, mana kena cara sama cara. Tu adab tu, adab termasuklah. Jangan kita terbuai dengan iblis ni. Tak kira, dia kata semua kena, nanti saya ada cara-cara dia. Nak tegur mak kita salah, boleh tegur, tapi tentu tak sama dengan cara kita tegur kawan kita.
Itu perbezaan dia lah. Menegur di luar masjid dengan di dalam masjid tentu tak sama, ada adab masjidnya. Itu semua benda jangan kita cepat terpengaruh. Oi, dia kata tak boleh, benda tu salah mesti. Betul lah salah, tapi ada cara-cara dia. Jangan kita hanya nampak benda tu macam elok kita buat terus nanti sat. Muamalat ini juga boleh diklasifikasikan dalam bab al-adat itu. Berkata Syekhul Islam, urusan hamba manusia seluruhnya, sama ada perkataan dan perbuatan, boleh diklasifikasikan, boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yakni yang pertama, ibadah yang baik untuk agama mereka, dan hal adat yang diperlukan oleh manusia untuk urusan dunia mereka. Jadi Syekhul Islam kata urusan manusia kita ni, sama ada perkataan kita nak bercakap ataupun kita nak buat, dia terbahagi kepada dua jenis. Satu yang berbentuk ibadah. Ibadah ni tuntutan. Satu bentuk dia bukan ibadah tapi adat setempat, adat semasa. Tapi adat tu adat yang tidak bercanggah dengan agama. Boleh tak benda tu ustaz, dia bukanlah dia adat saja. Selagi mana adat tu tidak bercanggah dengan sunnah tadi, dengan perbuatan, dengan percakapan, dengan persetujuan Nabi, ya silakan, tak ada masalah apa. Apa adat yang dalam urusan kita, mari kita bincang. Benda tu bukanlah dituntut ibadah, tapi dia adat, tapi boleh buat. Apa dia contoh? Mana bin dalam hidup kita lah. Tahlil ni boleh jadi ibadah tu. Kan? Dah tu ni kita ambil alim lah, alim. Kalau kahwin apa yang benda tu adat? Kenuri ibadah. Memang walimatul urus dia Nabi suruh buat lah kenuri itu, walaupun sekok kambing. Dalam kenuri itu benda tu adat. Tapi angkat nikah ke, pi minang ke, tapi benda tu adat tapi tak canggah apa. Hantaran lah kok no. Hantaran kan. Ada sesetengah tempat dia kena bawa sirih ke, benda lain dia bawa lah, tapi dia ada lah sirih tu dia apa, dia sirih junjung ke, walaupun lah tak junjung. Tapi selagi mana sirih tu tak dibazirkan, boleh lah. Kalau tak makan tak boleh lah, dosa. Saja bawa bagi ada, lepas tu benda tu layu saja rosak, tak boleh lah. Tapi mana biasanya siapa nak makan serih betul tu. Jadi kalau adat macam tu tak boleh. Tapi kalau macam dulu, masa Minang dulu ni, dia orang bawa tepak sirih tu, memang ada sirih sungguh, tapi tak banyak lah, ada 5-6 lai kan. Lepas tu ada pinang yang dah dikacip, jadi bila bawa tu ambil makan sungguh, tak apa. Walaupun dia ada, dia makan, benda tu dia makan. Apa dia? Juru cakap lah. Saya pun tak. Siapa yang dan biasa tu? Dan tak? Kalau tak dan kena buat balik nombor 2. Jadi selagi mana adat tu tidak bercanggah, ya teruskan. Dia bukanlah kata semua benda adat tu tak boleh. Selagi mana adat setempat, benda tu tidak bercanggah dengan tuntutan agama, buatlah, tidak menjadi satu kesalahan selagi mana tidak bercanggah. Tapi kalau dia masuk dalam kategori membazir, itu tak boleh. Macam tadilah, ataupun temikai tu dia buat macam dia apa, hias temikai tu macam kapai, siapa nak makan pun tak berani. Lepas tu temikai tu duduk busuk saja, itu tak boleh. Tapi kalau dia hias pun benda tu dia tak buang, pi pakak makan, sila, tak ada masalah apa.
Ini sampai membazir, tak boleh. Membazir ni jangan kata benda tu, hatta pakaian kita pun tak boleh juga. Boleh tak ustaz? Saya ni teringin kain yang cantik-cantik. Kain tu mahal lah sikit ustaz, tapi rasa selesa pada badan. Duit pun duit saya, duit halal. Boleh tak? Silakan. Kita nak menzahir nikmat yang Allah bagi. Tetapi jangan berlebih-lebihan, membazir pula. Kain tu semeter sampai 4,500. Nak kena beli sampai 3 meter kan? Kalau saya 3 meter lah, 4 meter dah pula. Ya. Kalau cikgu mungkin semeter setengah ya kan? Meter ya kan? Nak buat apa sampai habis duit macam tu? Lebih baik disalurkan pada tempat yang lebih manfaat. Tapi tak salah kalau kita nak pakai yang menyelesaikan, nak menzahirkan nikmat Allah bagi. Allah bagi duit ringgit kat kita, ada, silakan, tak ada masalah apa. Bukan kata semua tu tak boleh. Oleh kerana rumah Nabi tak ada peti air, kita pun pakai tak ada peti air. Bukan macam tu. Rumah Nabi ada satu pintu, yang rumah kita pun buat satu pintu. Bukan macam tu. Maknanya selagi mana tidak bercanggah, tidak berlebih-lebihan, membazir dan sebagainya. Apakah kesan dia kata terhadap pembahagian dan kefahaman ini? Seperti yang anda sebut tadilah. Sama ada benda tu berbentuk adat semata-mata, tapi kalau tidak bercanggah, ya silakan. Selagi mana tidak bercanggah. Kalau mai satu tahap bercanggah, tak boleh lah. Tidak bertepatan dengan sunnah Nabi, tak boleh. Sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama silam dan kontemporari, kontemporari lah ni lah, mutaakhirin ni, urusan hukum dalam bab fiqh ibadah adalah agak terhad dan terikat dengan dalil yang khusus dan sebahagian dalil yang umum. Kalau bab adat tadi macam kita faham lah, selagi mana tidak bercanggah dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan persetujuan Nabi, silakan. Tapi kalau bab ibadah, bab sembahyang, bab puasa, bab pengabdian kita kepada Allah yang khusus, yang tu mesti ada dalil dia. Mesti ada rujukan dia. Tak boleh kita pandai-pandai reka. Kita pun nampak lah ni dah pencin ustaz, kerja pun tak ada dah, masa lapang banyak. Jadi kalau pagi-pagi ada kelas, lepas zuhur sampai asar ni tak ada apa, maka saya nak reka ibadah satu ustaz. Itu tak boleh. Dia nak reka lah apa pun, itu tak boleh. Kalau bentuk ibadah macam tu, dia mesti ada asas dia. Kalau dia kata saya lepas zuhur saya nak semayang sunat mutlak, tu boleh. Pasal memang ada asas dia sunat mutlak tu. Buatlah. Saya sunat mutlak ustaz, lepas zuhur saya nak buat 100 rakaat. Silakan, tak ada masalah apa. Saya lepas zuhur saya nak buat semayang hajat. Habis semayang hajat saya nak buat semayang taubat. Silakan, benda tu ada. Ni dia nak reka baru, dia kata tak larat dah ustaz semayang sunat taubat, lama dah. Nak reka lah sikit, semayang apa pula? Tak boleh. Kalau benda ibadah, dia mesti ada rujukan dia. Dia mesti ada dalil dia. Sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis dia. Seperti kita bincang 2-3 minggu lepas dah. Asas tu, dia mesti ada. Walaupun bentuk tu mungkin tak sama, tapi asas dia ada. Asas dia ada. Kalau bentuk ibadah, kalau adat tadi cerita lain lah. Sebagaimana yang disebut pada kaedah yang dipersetujui oleh para ulama, al-aslu fil ibadati tawaqquf. Hukum panduan yang asal bagi urusan ibadah adalah tawakuf. Apa dia tawakuf? Berhenti. Tawakuf ni berhenti sat dari mencipta sehingga datang dalilnya. Macam kata tadilah, ustaz no, macam saya kata tadilah,
Lepas zuhur ni lapang lah, nak buatlah satu ibadah hal lain, nak rekod, tak boleh. Kena berhenti. Kena ambil yang dah ada asas dia, ada dalil dia. Dah lah ustaz, semayang sunat taubat ni lama dah, jemu dah. Kita kata semayang lah sunat hajat pun jemu dah, lama dah ustaz, dari umur 8 tahun dulu ayah duk suruh semayang. Jadi dia kata buatlah semayang lain pula. Tak boleh ibadah. Ibadah tak boleh. Tapi kalau adat, benar-benar adat, silakanlah selagi mana tidak bercanggah. Macam ada adat saya pergi kenuri di Wallahualam, sama ada rumah dia tu saja ke atau semua. Saya pergi kenuri di Melaka, Wallahualam, dan tak tahulah, ikut saya rumah kawan tu saja. Saya pergi ni, depa tiap-tiap meja depa buat tapai. Tapai tahu tapai no? Saya tanya, memang di sini macam ni ke? Dia kata di sini kalau kenuri memang tapai tu dah jadi adat lah. Wallahualam. Di sini itukah dia merujuk rumah dia saja ke? Ataupun di sini tu merujuk kampung dia, saya tak tahu. Tapi seolah-olah dia dah adat. Jadi salah ada adat tu? Tak salah. Jamu orang makan. Kecuali kalau dia kata kita tengok botol bir, Heineken beer ke apa ke, dia kata ni kami adat kami lah. Tak, tu tak boleh lah. Benda tu benda yang haram lah. Tapi kalau selagi mana ada orang Melaka sini, ada. Tak tahulah, saya pergi nak kata kampung dia ke rumah dia, wallahualam lah. Tapi dia kata kami di sini macam tu. Itu adat. Jadi adat yang tidak salah lah, menjamu orang dengan benda yang halal, itu silakan. Syekhuna Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi pula mengulas lanjut berkenaan disiplin hukum dalam bab ibadah dengan menjelaskan ciri sesebuah ibadah khusus itu dengan dua kaedah. Yakni kaedah yang pertama, alla ya'budu illallah, tiada yang layak diabdikan diri kepadanya kecuali kepada Allah. Yang ni mesti niat kerana Allah lah. Ini dua kaedah kita nak buat ibadah lah. Pertama, ibadah itu mesti merujuk semata-mata perbuatan ibadah kita tadi kerana Allah. Alla ya'budu illa bima syuri'at, yakni tiada ibadah kecuali yang disyariatkan. Bila disyariatkan ni mestilah ada sumber yang khusus. Sumber yang khusus tu mesti ada dalil Al-Quran ataupun hadis itu. Ataupun kalau tuan-tuan nak mudah faham lagi, niat bagi betul, cara bagi kena. Ni dua kaedah ni. Bolehlah kalau tuan-tuan nak catat hujung tu sikit. Hak atas tu niat bagi betul, hak bawah tu cara bagi kena. Cara ni bila bagi kena macam mana? Ada dalil dia, ada petunjuk dia, ada cara dia, petunjuk dia. Macam sembahyang, ada tak petunjuk dia? Ada tak dalil dia? Ada. Nabi habaq dah sembahyang lah macam mana dia sembahyang. Nabi sebut dah sembahyang berapa rakaat, macam mana nak buat apa. Dalam Al-Quran pun sebut waktu mana. Cara nak tengok waktu sembahyang pula. Itu cara bagi kena, niat bagi betul. Maknanya kalaulah tak ada dua-dua ni, ataupun tak ada salah satu dari dua ni, maka ibadah kita tidak diterima. Itu faham dia. Contoh sembahyang asar betul-betul kerana Allah 6 rakaat. Niat betul tak? Niat betul. Cara tak kena. Sembahyang asar, waktu asar 4 rakaat, rukun semua selesai, tapi sembahyang pasal nak tunjuk kat Pak Mentua. Pak Mentua duk tengok, alim lah menantu pun ni, bagus lah.
Tak jadi juga. Maknanya dia kena dua-dua ni. Dia kena dua-dua ni. Niat bagi betul, cara bagi kena. Hak tu je. Dalam kaedah ibadah kita, tuan-tuan faham hak tu. Kalau tak kena salah satu ataupun dua-dua, maka tak diterima lah. Macam tuan-tuan main mengaji ni, ibadah ni, duduk niat kerana apa? Menuntut ilmu, lagi macam-macam niat ni. Boleh niat menuntut ilmu, niat nak duduk dalam masjid, niat iktikaf. Tuan-tuan niat iktikaf lagi. Tuan-tuan niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Tuan-tuan mai tadi niat nak cari ilmu, dapat 2 pahala dah, pahala. Niat nak duduk dengan kawan-kawan yang baik, 3 dah. Pasal apa mai mengaji? Niat tak mau duduk dengan orang yang tak baik. Aku kalau tak main mengaji sekejap lagi, mereka main duduk menongkoi di rumah sekejap lagi, semang merapu. Dapat pahala lah tu. Aku nak main mengaji. Kalau aku tak mengaji, kalau aku duduk di rumah, aku pegang handphone, sekejap lagi aku kira duduk tengok Facebook ya. Dapat pahala lah. Pahala nak selamat diri dari buat benda-benda yang lara ataupun mungkar. Itu niat dapat pahala. Cara dia macam tadi lah, mai menutup aurat. Ni kalau mai tak tutup aurat, pakai spender saja, kitab 15 buah duduk depan. Saya ustaz niat betul-betul macam ustaz sebut lah, tapi hari ni nak pakai spender saja. Tak boleh lah, cara tak kena. Pasal apa cara ustaz kata tak kena? Tak tutup aurat. Tu maksud dia. Dia kena dua-dua. Niat bagi betul, cara bagi kena. Apa benda pun macam tu lah. Ambil kaedah tadi balik. Matlamat tidak menghalal cara. Walaupun matlamat tu baik, tapi cara tak kena, tak boleh. Macam saya ustaz, saya doa azam sebelum mak saya mati. Contoh ni, bukan sungguh contoh ya. Sebelum mak saya mati, saya betul-betul nak hantar mak saya pergi Mekah. Saya tak kira ustaz. Baguslah. Lepas tu duit ambil mana? Saya curi. Yang penting mak saya pergi Mekah lah ustaz. Dia boleh buat haji, saya pun dapat pahala hantar mak pergi Mekah. Dia cara. Niat baik dah, cara tak kena pula. Bukan tak ada apa lah. Hasilnya tidak dibenarkan bagi sesiapa pun untuk mencipta apa jua bentuk ibadah baru. Tak boleh cipta yang tidak didasari oleh dalil. Jadi kalau dia ada asas, ada tumang dia. Tahu tumang? Mana dia tahu tumang? Tak tahu lah. Tumang ni orang Kedah. Macam dulu ni kalau kita belah lembu, belah kebau, kita cucuk hidung dia, di hujung tali dia tu ada kayu lebih kurang panjang tu kan, hujung tajam. Mana kita ambil lembu tu, kita tekan kayu tu, dia tak pergi mana lah. Asas dia tu asas lah, foundation tu. Tumang. Jadi saya tahu tu pasal dia biasa belah lembu. Petang-petang ayah ada Hafiz, dia ambil lembu. Tapi tak petang sangat lah, pasal kalau maghrib kena tibai. Dia ambil lembu. Jadi lembu tu kita nak ikat dia tu tak gaduh dah. Tekan tumang tu lah. Kayu tadi dengan tumit. Kan tumang. Itu orang panggil tumang. Takkan ramai tak tahu tumang no? Tapi orang lama-lama tahu tumang. Lepas tu tahan taut. Tak tahu tahan taut. Tahan taut ni dia buat buluh halus tu, umpan tu pi kok dalam mendang lah. Kadang-kadang 20, 30 kita pasang. Pagi-pagi esok pergi suluh gu gabuih lah. Kalau tengok dia duk tarik tu ada kan. Tu asas dia. Tumang dia, asas dia.
Tumang tak nak sini, saya lah sebut. Jadi boleh dah Ustaz? Boleh, selagi mana ada dasar dia, ada asas dia yang dipersetujui oleh Nabi. Bukan itu saja, malah semua ibadah itu mestilah disandarkan kepada dalil dengan cara istidlal dan istinbat yang sahih. Maknanya pengambilan dasar tu kena betul. Bukan boleh pakai-pakai. Maknanya kita kena ada ilmu. Kita nak menyandarkan amalan ini dengan persetujuan Nabi. Dia cara tu. Nak kena letak tu. Macam mana kaedah dia? Itu kena mengaji lah. Bukan pakai kawan ni boleh buat macam ni, kawan ni boleh buat macam ni. Contoh macam kita baca Yasin malam Jumaat lah. Tok-tok guru kita dulu, dia dah fikir dah benda tu. Pasal apa baca? Pasal memang Nabi suruh kita baca Al-Quran. Pasal apa yang pergi baca Yasin malam Jumaat tu? Pasal selalunya malam Jumaat tu kita berhimpun di masjid. Kalau tak buat macam tu, pakai tak baca dah. Jumaat esok tu cuti. Jadi ulama ni dia dah ada cara dia istinbat satu-satu benda, satu-satu bentuk perbuatan tersebut. Namun hukum muamalah berbeza dalam proses mencapai sunnah. Ibnu Abidin menjelaskan beberapa aspek muamalat. Katanya muamalat boleh dibahagi kepada 5, yakni pertukaran pemilikan dalam jual beli, nikah kahwin, perbicaraan di mahkamah, kontrak amanah termasuk politik dan kepimpinan, dan pembahagian pusaka. Itu dalam konteks ibadah yang berbentuk muamalat. Kita perhubungan dengan orang, perjanjian ni semua ni ada 5 dia kata. Satu dalam kaedah jual beli, nikah kahwin, itu semua ada cara-cara dia. Perbicaraan di mahkamah, kontrak amanah ni maknanya sewa ke apa, semualah bentuk tu. Termasuklah politik, perjanjian politik dan sebagainya. Begitu juga kepimpinan dan pembahagian pusaka. Bagi semua hukum dan cara serta bentuk dalam fiqh muamalat pula, Allah hanya meletakkan beberapa inti sebagai asas utama yang tidak berubah, yang dinamakan dia dengan thawabit. Namun kebanyakan cara dan bentuk pelaksanaannya boleh berubah dengan perubahan zaman serta tempat. Maknanya asasnya sama, cuma cara, bentuk, gaya itu boleh. Namun begitu, sebarang perubahan hukum mestilah diawasi oleh para ulama berkelayakan. Anda kata tadi ni, bukan semua pakai duk boleh buat. Melalui kaedah-kaedah tertentu yang sukar untuk kita terang di sinilah. Dia kena ada pengajian dia lah, kena duduk mengaji lah. Itu cara dia. Macam kita nak memfatwakan sesuatu, tentu kena ada cara dia, kena ada kaedah dia, perkara apa nak dibincang dia. Itu dulu tak pernah buat lagi, pasal tak pernah buat tu yang perlu difatwa tu. Dah ada bentuk pelaksanaan dia, nak fatwa apa-apa. Yang bentuk-bentuk baru. Contoh apa dia bentuk-bentuk baru lah ni yang difatwa. Apa dia? SOP ni lah kan. Mah yang berjarak, kita celek-celek mata duduk semayang rapat tu lah. Hari ni semayang berjarak, Jumaat tak boleh berapa orang. Jadi siapa yang nak boleh buat hukum tu? Pihak yang ada otoriti dalam agama lah. Tak boleh lah semua orang. Tak tahu saya buat keputusan, tak boleh. Saya bukan ada otoriti. Dia kena badan yang berotoriti, boleh lah. Tak tahu kawan ni pergi buat arah macam ni, kawan ni buat arah macam ni, tu yang duk jadi celaru. Kita biar satu badan agama macam kita di Malaysia. Dia ada JAKIM dia ada Jawatankuasa Fatwa dia. Biar mereka ni peringkat negeri, dia ada Jabatan Agama dia ada Majlis Agama, Jawatankuasa Fatwa. Kalau mereka bawa keluar arahan tu, kita dengar dan kita patuh. Tapi kalau kawan ni pun kata macam ni, kawan ni pun kata macam ni, dia jadi celaru.
Orang awam jadi celahu. Disiplin ini penting supaya kebebasan itu tidak disalahgunakan. Yang kata tadi lah, sah kata boleh, dia salah guna oleh sebagian manusia yang berkepentingan. Dia nak bagi untung diri dia, dia kata boleh. Dia nak bagi untung diri dia, dia kata tak boleh. Kita kena rujuk pihak-pihak yang ada otoriti dia. Hasil daripada prinsip muamalat yang tetap dan pelaksanaan yang mudah, Islam dapat menyelesaikan pelbagai masalah kemanusiaan yang senantiasa berkembang dan pelbagai di setiap pelosok dunia. Macam kita hari ni lah. Apa masalah di dunia hari ni? COVID-19. Masalah dia orang nak buat kenduri, payah. Orang nak berjalan, payah nak pergi buat haji, payah nak pergi umrah, payah. Pergi umrah buka dah tapi kata sampai kuarantin sampai 8-9 hari, jadi dia payah. Jadi ulama-ulama ni dia boleh bincang, dia boleh buat satu keputusan. Tapi bukan kita-kita yang biasa-biasa ni lah. Yang macam mana, adakah haji tahun ni jadi tak wajib ke, macam mana ke, dia pun boleh buat. Lagi apa, sembahyang Jumaat dia tetapkan. Sembahyang jemaah macam mana, itu semua ada penyelesaian dia. Tapi macam dia kata di sinilah, bukan semua orang. Sebab itu kita pun walaupun dia tu ustaz, dia apa saja pun, tapi biarlah benda-benda yang macam ni diputus dan diarahkan oleh satu-satu badan yang ada otoriti dia, supaya tidak berlaku kecelaruan dalam pengamalan. Jadi tuan-tuan cukuplah takat tu. Nampak dia aduk batuk khak lah. Jadi nanti kita sambung. Kaedahnya disebut pada muka surat 125. Ada apa tuan-tuan nak tambah? Tak ada ke? Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.